Let's start recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. So saya harap semua dapat dengar dengan jelas dan Alhamdulillah kita masuk chapter 4 hari ini. So saya dah susun semula dekat dalam saya punya nota slide ni mengikut cara yang pada saya rasa macam okey lah. Okay, untuk PDP ni sebab kita tak payah nak laju-laju sangat pun macam PST. So saya dah susun elok-elok. Saya harap apa yang saya susun ni dapat sedikit sebanyak membantu kamu lah. Okay, so kita tengok dulu apa overview untuk part point 1 ni, apa benda lah gradient, apa benda itu tangent dan apa benda itu normal. So basically, it is a study of graph. Saya lukis graph dia sekejap. Tak kisahlah graph apa pun, yang penting dia adalah study pasal curve di mana ada satu point dekat curve tu. Okay, let's say ia adalah point P. Okay, dan ada koordinat lah X dan Y. Okay, so dekat point tersebut, untuk this particular point only, akan ada satu line warna orange. Dan line tersebut hanya sentuh satu titik sahaja. Okay, so yang hitam ni, yang graf warna hitam tu, yang melengkung tu, ini adalah Y sama dengan Fx lah. Kita panggil curve equation. Tak kisahlah curve kita tu kuadratik ke, kubik ke, circle ke, apa-apalah jenis function yang dia boleh lukiskan graf, anything, dia boleh jadi anything. So dekat satu point, kita boleh buat satu line di mana line tersebut, ciri khusus dia, property dia, saya tulis kat sini, property untuk line ini, mesti sentuh satu point sahaja. Sebab tu dia cakap sentuh, touch. So kalau lepas ni, kalau cakap touch tu kita tahu line tu line apa. Dan line ini dikenali sebagai tangent line. Okay. So ingat, line yang sentuh graf pada satu point sahaja, kita panggil dia tangent line. Ataupun dia boleh dipanggil tangent to the curve. Ataupun dia boleh dipanggil juga sebagai tangent line. Ataupun dia boleh dipanggil juga sebagai gradient. Gradient yang berada di particular point P itu sahaja. So kalau dekat tempat lain, gradient dia akan jadi lain. Nilai dia akan berubah mengikut kalau point tu berubah. Okay? Ataupun kita panggil dia slope. Kecerunan lah ni, semua orang tahu kan. Dan untuk mencari benda-benda ni, okay, macam mana kita nak cari benda-benda ni, kita wakilkan dia dengan dy dx. Kita differentiate dia, kita dapat tangent line. Dy dx ni datang dari mana? Dy dx ni datang daripada equation curve ni. So equation ni kalau kita differentiate, automatic kita dapat tangent line. Ingat benda tu. Differentiate curve akan dapat tangent line. Dan dekat sini, sebab dia cakap pasal gradient kan, so kita punya gradient mesti ada nilai. Dan kita selalu kelaskan kita punya gradient tu dengan huruf apa? M. Betul? So gradient kita adalah apa yang kita differentiate lah. Nanti kita akan masukkan nilai X dekat kita punya point P tu. Kan nilai koordinat dia XY kan. Masukkan X dalam tu dan kita akan dapat kita punya kecerunan. M. Gradient. Tapi ini tangent line, maka kita letak T kecil dekat situ. Mewakili gradient untuk tangent. Okay, so cara nak dapatkan dia adalah just differentiate equation curve. Differentiate the equation curve tu and then you settle. Okay, ada lagi satu line di mana dia perpendicular ataupun bahasa Melayu dia berserenjang ataupun dia 90 darjah dengan tangent line dan syarat dia mesti berada dekat point yang sama. Ingat, point yang sama ni mesti berada dekat semua orang ni. So sekarang ada 3 item tau kat sini. Ada curve, ada tangent line dan yang ketiga kita ada normal line. Okay, so normal line ni property dia adalah perpendicular ataupun berserenjang iaitu 90 darjah. So syarat dia mesti di point yang sama. So kalau point yang lain dia tak jadi tak jadi. Dia mesti berada point yang sama dengan tangent tu, barulah kita boleh kata normal. Okay, dan cara dapatkan dia punya gradient, mestilah ada gradient juga kan. So first step, awak kena cari MT dulu. Nak cari MN mesti cari MT dulu sebab, okay, step pertama, cari MT dulu. And then step kedua, then baru kita guna property untuk gradient yang berserenjang yang M1, M2 sama dengan -1. Tapi dalam kes ni kita akan guna MT darab MN. MN untuk normal sama dengan -1. So benda ni lah yang awak kena ingat, property ini. Okay, so pertama sekali kita akan belajar macam mana kita nak cari gradient, dia punya M. Macam mana nak cari MT, macam mana nak cari MN. So tadi saya dah cerita macam mana nak cari MN tu, kita kena cari MT dulu kan. Lepas tu baru apply property sama dengan -1 tu kan. Macam mana nak cari MT? Pun saya dah cakap nak cari MT,
just differentiate equation curve tu. So, jika diberi y sama dengan function, any function of the curve, so apa yang awak perlu buat hanyalah step pertama, find dy dx. Cari je dy dx, ini adalah awak punya MT. So dekat sini akan ada satu step kecil yang awak akan substitute koordinat x. And then you akan dapat you punya nilai MT tu. Okay, so you akan stop dekat situ untuk gradient tangent. So dekat sini done for gradient tangent. Dan step yang kedua, untuk cari MN ataupun gradient normal, kita just guna property kecerunan yang berserenjang lah. Kita akan guna M1, M2 sama dengan negatif 1. So saya terus wakilkan dia dengan MT, MN sama dengan negatif 1. Ini operasi dia darab So bila kita pindahkan, kita akan ada negatif 1 over MT lah. So it's up to you nak start daripada MT, MN sama dengan negatif 1 ataupun terus je bagi nilai yang sepatutnya pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dekat sini done for gradient normal. Senang je. Dia punya teorinya nampak macam senang kan. Lepas tu dia dah cacah marbarkan soalan tu, harap biru hidup. Okay, so kita pergi ke example 1. So example 1 ni adalah my own question. Korang boleh tengok dekat tepi tu, saya dah tulis dah my own question. So ini takkan ada dalam soalan tutorial lah. Okay, so di sini dia kata given the curve fx. So curve ni maksudnya dia adalah kita punya y lah. Tadi kan saya tulis y sama dengan fx kan. Dia benda yang sama je. So cari gradient tangent dan normal. So dia nak dua benda lah. Soalan pertama gradient tangent, soalan kedua gradient normal. And dia dah bagi koordinat dah dekat mana? X sama dengan 1. Maksudnya dia ada curve. Lepas tu dekat sini koordinatnya dekat X sama dengan 1. Ada satu garisan tangent. Kita kena cari dia punya MT. Dan ada satu garisan normal 90 darjah yang kita kena cari dia punya MN. Itu yang soalan nak. Okay, so nak cari MN kena cari MT dulu. Nak cari MT kena differentiate. So untuk cari MT, gradient tangent MT. So nak cari MT, just differentiate. So kita differentiate lah. Tadi kan saya cakap differentiate dy dx kan. Tapi dalam case ni dia adalah f prime x lah. So differentiate je apa yang ada dekat atas tu. 3x kuasa 3 tambah 2x square tolak x tolak 4. So kita akan dapat 9x kuasa 2 tambah 4x tolak 1. So nampak tak kita punya dy dx ni iaitu kita punya MT masih dalam sebutan x. Dekat sinilah point x sama dengan 1 ni akan kita substitute dalam kita punya dy dx tu. So at x sama dengan 1, kita punya MT adalah 9 1 square tambah 4 1 tolak 1. Nampak So 9 tambah 4 13 tolak 1 12. So inilah kita punya MT 12. So nak cari MN, saya zoom out. So MN kita punya gradient normal. So MN tadi kan kita darab dengan MT sama dengan negatif 1 kan. Kita masukkan je lah, kita ada MN darab 12 sama dengan negatif 1. So MN adalah negatif 1 per 12. Settle. So yang ni masih senang lah. Ataupun kalau macam korang dah terror, dah belajar daripada sekolah, korang boleh je terus tulis MN dia adalah jawapan seperti yang saya highlight dalam bulatan tu. Terus dia tulis macam tu. Tak ada steps pun tak apa sebab semua orang tahu property ni memang well known dah, memang terus dia masukkan. Terus terbalikkan dan letak negatif. Terbalikkan I mean 1 over. Terus dia 1 over and then letak negatif kat depan, settle. Okay, so kita pergi ke example 2. So sama juga macam soalan tadi, cuma function dia yang berbeza. So diberi curve, ada curve fx. Tapi tu sebenarnya kuadratik sedih kan, saya buat senyum juga. Malas nak ubah. Okay, so ada point di mana koordinat dia adalah negatif 1, negatif 12. Kemudian ada tangent, MT. Kemudian ada normal, 90 darjah, MN. Soalan dia itulah cari gradient tangent dan normal dekat koordinat ni. So dia bagi koordinat saja je nak confuse kan sebenarnya koordinat x ni apa kat situ yang kita akan substitute nanti. X adalah negatif 1. Macam tu je sebenarnya. Easy kan. So kita cari dia punya gradient. So kita punya MT, saya terus tulis MT So differentiate sahaja kita akan dapat negatif 8x tambah 3. Maka dx sama dengan negatif 1. MT kita adalah f prime. Kita masukkanlah negatif 1 dalam tu. So kita akan ada negatif 8 darab dengan negatif 1 tambah 3. So kita dapat 11. So ini adalah MT. Maka MN adalah, tadi saya cakap apa? 1 over letak negatif kat depan. Lepas tu kat bawah tu letaklah 11. Dah settle MN. So kita pergi ke example 3. Okay, so kita dah level up sikit. Soalan, given that the gradient
of the tangent to the curve at point P is 1. Okay, saya skip baca dia punya equation curve sebab saya just nak mention yang gradient tangent adalah 1. Dia tulis dah kat sini. Gradient tangent is 1. Maka kita tahu MT ataupun dy dx kita adalah 1. So ni adalah information pertama yang kita dapat. Tiba-tiba soalan terus tanya, cari possible x coordinates of P. Okay. Kat sini grammar grammar. Possible x coordinates dekat S, dekat coordinates tu ada S. Maksudnya nilai x mesti ada lebih daripada 1. Okay. So dekat sini kita ada information yang dia dah beri adalah kita punya equation curve di mana y sama dengan 3x tambah 8x negatif 1. Saya terus bawa x kat bawah tu naik atas. Okay, so berpandukan apa yang kita ada hint dekat nombor 1 ni. Okay, saya akan try masukkan dekat saya punya y. Meaning saya akan differentiate dia dulu. Sebab info pertama yang kita ada adalah information pasal dy dx. Maka saya kena differentiate dia dulu. So saya akan dapat 3 tolak 8x negatif 2. Dan benda ni juga mengikut information yang nombor 1 tu, ini adalah sama dengan 1. So dekat sini saya ada 3 tolak 8 over x squared sama dengan 1. Nampak? So saya darab semua orang dengan x squared. Saya dapat 3x squared tolak 8 sama dengan x squared. So 3x squared tolak x squared sama dengan 8. Susun je. So kita akan dapat 2x squared sama dengan 8. X squared sama dengan 4. Maka x adalah 2. Betul ke salah? Jawab. Betul ke salah? Salah. Pandai. Sebab mesti kena ada apa? Plus minus. Very good. Mesti ada plus minus. Okay, dari sinilah kita dapat tahu yang x koordinat dia ada 2. So dekat sini tak payahlah nak cari koordinat y sebab soalan dia tanya just nak koordinat x je kan. Okay, so possible coordinates untuk x. Possible x coordinates adalah x sama dengan 1 pula, x sama dengan positif 2 dan x sama dengan negatif 2. Macam tu saja. Tak payah cari y. Kalau perlu cari y, just substitute x tersebut dalam y. Jangan substitute dalam dy dx. Kita nak y, bukan dy dx. Okay. Pergi ke example 4. Okay, lebih kurang je macam yang tadi. Cuma sekarang kita kena cari value p dan juga value q. Okay. So untuk soalan-soalan macam ni, tips dia adalah, kan dia akan ada bagi koordinat kan. Macam ni kan. Okay, dia bagi koordinat. Koordinat ni adalah koordinat x, y. So tips dia, kita akan substitute x, y tu dalam y dengan dalam dy dx. Tu je. Sebab nampak kat sini dia ada berapa variable yang kita nak cari dia punya nilai. 1, 2, p dengan q kan. So dia mesti dapat 2 equation. So equation pertama boleh dapat daripada curve y. Yang kedua boleh dapat daripada dy dx. Dan dia dah bagi tahu pun dekat sini, gradient of the tangent is 8. Nampak ni, gradient of the tangent is 8. Meaning dekat sini kita punya mt ataupun dy dx kita adalah 8. Okay, so saya listkan dia punya info yang dia ada. So dekat sini kita punya curve adalah y sama dengan px tambah qx kuasa negatif 2. Saya terus bawa naik. And then info seterusnya kita ada gradient tangent iaitu mt ataupun dengan kata lain ini adalah dy dx sama dengan 8. Dan kita punya point x sama dengan 1. Okay, so step pertama kita substitute koordinat. Tadi saya kata apa? Substitute koordinat dalam y. So substitute 1, negatif 1 in y. So saya ada y sama dengan px tambah q over x squared kan. So y kita adalah negatif 1. X kita adalah 1. So p 1 tambah q over 1 squared. Nampak? So kita ada negatif 1 sama dengan p tambah q. So this is first equation. Bila ada dua variable macam ni, obviously ini adalah simultaneous equation. So kita kena dapatkan dua lah. Bila ada dua variable, mesti dua equation. So equation kedua dapat dari mana? Masukkan dekat dy dx. So step yang kedua adalah kita akan cari kita punya dy dx lah. So dy dx kita adalah p tolak 2qx negatif 3. So tengok dekat highlight orange. Saya differentiate tu, bawa pergi sana. So differentiate px dapat p, differentiate qx kuasa negatif 2 bawa pergi depan. And then kuasa tolak 1. And then kita masukkan nilai x tadi. X kita adalah
P tolak 2Q over X kuasa 3 tadi sama dengan nilai dy dx yang kita dapat, tengok highlight hijau, nilai dy dx kita adalah 8. So kita boleh letak ini sama dengan 8. Masukkan X kita tadi adalah 1. Saya terus masukkan 1 dekat situ. Maka saya dapat P tolak 2Q sama dengan 8. So ini adalah second equation. And then kita buat apa? Simultaneous equation lah. Persamaan serentak. So persamaan serentak ini simultaneous equation. So saya ada, kalau saya susun ni, P sama dengan negatif 1 tolak Q dan P sama dengan 8 tambah 2Q. So P sama dengan P, negatif 1 tolak Q sama dengan 8 tambah 2Q. So saya ada negatif 9 dengan 3Q. So Q adalah negatif 3. So ini just simultaneous equation. You boleh buat sendiri pun kalau you confuse apa yang saya kira ni. Okay, so maka P adalah negatif 1 tolak Q, negatif 3, maka P adalah 2. Okay, so saya harap dapat jawapan sama dengan korang. Kalau saya ada tersalah kira, tolong bagi tahu. So this is for example 4. Next. So macam manalah pula nak cari equation tangent dan normal tersebut? Okay. So tadi, bagi saya chance kejap nak lukis graf. Saya suka lukis. So Y, X, kita ada curve. Curve saya memang semua bentuk senyum macam ni lah. Senang cerita. Okay, so kita ada point P, koordinat AB. Okay, saya wakilkan dengan koordinat AB. Kemudian saya ada tangent line. And then saya ada normal line. Okay. So, kita cerita pasal tangent line dulu. Tangent line. So, macam mana nak cari tangent line? Dia mesti ada dua benda. Ini untuk semua jenis, bila cakap pasal equation, untuk tangent dan normal, mereka jatuh dalam kumpulan garis lurus. So, untuk equation garis lurus, dia mestilah dalam bentuk yang biasa kita tengok lah. Apa dia? Y sama dengan mx tambah c. So, untuk dapatkan equation line tersebut, dia mesti ada dua benda ini. Tak kisahlah line apa pun, tak semestinya tangent dengan normal. Tapi sebab kita tengah bincang ni, kita cakap ni lah. Okay. Mesti ada gradient. So dalam untuk tangent line, mestilah dia ada MT. Okay. So macam mana nak dapat MT ni tadi? dy dx. Dan syarat kedua yang wajib ada adalah point. Point ni mesti berada di tangent line tersebut je. Okay. So nampak point P, PAB tu berada di atas line dan normal. Salah. Di atas tangent dan normal dan curve. Nampak tak? Dia mesti berada di tiga orang tersebut. So point koordinat AB mesti ada. Then barulah kita terus dia masukkan. Kalau saya dah ada dua ni, cukup dah. Saya terus dia masukkan dalam Y tolak B sama dengan MT X tolak A. And then saya expand. Saya dah tak payah dah nak cari plus C tu. Apa nilai plus C. Okay. Untuk normal line pula, benda yang sama je sebenarnya. Normal line. So normal line pun sama. Mesti ada MN, obviously sebab dia normal. So mesti ada MN. Dan kemudian mesti ada point yang berada di atas normal line tersebut. Iaitu dalam case graf kita yang saya lukis ni adalah point koordinat AB. Koordinat lain tak boleh. Then barulah masuk dalam equation. Y tolak B sama dengan MN. X tolak A. So nampak step dia sama je. Yang berbeza adalah dia punya gradient yang kita dah cari tadi. Okay, basically dia tambah satu step daripada apa yang kita cari gradient tadi lah. Benda yang sama je kita buat. Okay, dan format untuk equation line ni, ataupun kita nak kata cara tulis dia. Cara tulis. Okay, sebab nanti dekat dalam skema jawapan awak akan nampak macam-macam bentuk. Especially dekat tutorial question tu. So yang pertama, kita boleh tulis dia cara Y sama dengan MX tambah C lah. Basically apa yang kita buat tadi tu yang dekat highlight hijau tu, equation yang saya tulis tu, bila awak expand dan susun, kita akan susun dia jadi Y sama dengan MX tambah C. Tak ada masalah pun. Okay. Lepas tu, cara tulis yang kedua adalah, biasanya ini melibatkan M yang pecahan lah. M pecahan biasanya MN kan, sebab dia 1 over kan. Dia akan hapuskan pecahan tu, so semua orang jadi macam satu line yang berada di atas tanah kan. Dan dia akan susun balik dalam bentuk AX plus BY plus C equal 0. Mesti equal 0. Atau yang setara dengannya lah, dia nak buat dy tambah ax tambah c pun boleh juga. Yang penting mesti sama dengan kosong. Dia susun semua pergi sebelah kiri. Itu another way of tulis kita punya format equation line tu. Okay, cara tulis equation line. Tak kisahlah tangent line atau normal line. Okay, so kita tengok example seterusnya yang kita boleh apply benda ni. Find the equation of tangent and normal to the curve at point that. Okay, so dia nak equation tangent, equation normal. Dua benda lah. Dia dah bagi curve, dia dah bagi point. So ingat, nak cari equation mesti ada
M dan mesti ada point. So point dah ada iaitu point 2, 3. Tapi M dah ada ke belum? Tak ada kan? Maka kita kena cari M dia lah. So step pertama, kita cari kita punya M. Iaitu MT dan juga MN. So mestilah kita buat kita punya dy dx dulu. So dy dx kita adalah 4x tolak 4. So tengok dekat highlight pink sini, differentiate, dapat 4x tolak 4. Kemudian kita masukkan x koordinat dekat point tu. So at x equals 2, datang dari mana? Dari koordinat 2, 3 ni. So saya dapat x sama dengan 2. Kita masukkan dalam dy dx, so kita akan dapat mt lah. So mt adalah 4 kali 2 tolak 4. Macam tu. So kita akan dapat mt sama dengan 4. Maka kita punya mn adalah 1 over negatif kat depan. And then tuliskan mt dekat bawah. Dah siap, itulah mn kita. Tapi kita nak gradient ke? Tak kan, kita nak equation line. So step kedua, kita buatlah equation line. Step kedua, equation line. So kita akan menggunakan point, mt dan mn. Okay. So kita nak equation tangent. Maka kita akan gunakan mt. So kita ada point kita. Point kita 2, 3 kan. Maka kita buatlah y tolak dengan y, x tolak dengan x. So y tolak 3 sama dengan, dekat sini letak mt x tolak 2. So apa nilai mt kita? 4. So kita akan letak 4 dekat situ. And then kita expand sampailah kita susun dapat y sama dengan mx tambah c lah. So kita akan ada y sama dengan 4x tolak 8 tambah 3. Nampak saya terus bawa tambah 3 tu pergi sebelah sini. Tolak 3 tu jadi tambah 3 di sebelah kanan. Saya buat 2 kerja serentak. And then saya dapat y sama dengan 4x tolak 5. So ini adalah y untuk tangent. Saya suka letak t kecil ataupun n kecil dekat bawah so that saya tahu itu equation untuk tangent ataupun normal. Okay, so this is for tangent. And then untuk equation normal, kita akan gunakan mn dan juga koordinat 2, 3. So sama juga y tolak 3 but this time round kita guna mn. So kita letak negatif 1/4 and then x tolak 2. And then you expand. So you expand, you akan dapat negatif 1/4 x tambah berapa? 1/2 tambah 3. So tekan je kalkulator, kita akan dapat negatif 1/4 x tambah 7/2. So ini adalah yn. Equation untuk normal. So dekat sini lah yang saya cakap ni, dia ada pecahan kan untuk equation normal tu. Biasanya kadang-kadang dekat final answer belakang tu, dia suka hilangkan pecahan tu. And then dia buat dalam bentuk format yang ax plus by plus c tu. Okay, so mana-mana jawapan yang setara, itu pun dikira betul sahaja. Don't worry. Tapi sebab awak jawab dalam bentuk ABCD kan, bahaya sikit lah. Tolong berhati-hati. Okay, so kita tengok next question. So ini adalah soalan tutorial. Kalau awak nampak dekat corner tu, saya tulis tutorial 4.1 question 4. Saya ambil daripada ni. So basically ni benda yang sama juga. Dia ada bagi curve and then cari tangent, cari normal dekat point 26. Macam biasa, step pertama cari mt dan juga mn. So mt adalah dy dx. So kita ada 6x tolak 5. So at x sama dengan 2. 2 datang dari mana? Daripada koordinat sini. X sama dengan 2. So kita ada mt adalah 6 kali 2 tolak 5. So saya dapat mt sama dengan 7. Maka mn adalah negatif 1/7. Okay, so saya harap korang dah dapat kat sini macam mana nak pusingkan mn tu. Kalau tak yakin lagi, guna je formula tu. So now kita masukkan dalam equation. So untuk equation tangent, asyik terpicit je. So equation tangent, kita dah ada mt, kita dah ada point. So terus dia masukkan point kita 2, 6 dan juga mt sama dengan 7. So y tolak 6 sama dengan 7, x tolak 2. Lepas tu selesaikan. So y sama dengan 7x tolak 14 tambah 6. So y sama dengan 7x tolak 8. Kemudian equation normal. Untuk equation normal sama jugalah, guna point yang sama dan mn kita adalah negatif 1/7. So y tolak 6 sama dengan negatif 1/7 x tolak 2. So kita akan dapat y sama dengan negatif 1/7 x tambah 2/7 tambah 6. Tekan kalkulator, akan dapat positif 44/7. So macam mana kalau kita nak try buat benda ni dalam bentuk yang format kedua tadi. Okay. So kita hapuskan pecahan kat bawah tu dengan darabkan semua orang dengan 7 lah. Okay. So kita akan dapat 7y tambah x tolak 44 sama dengan 0. Saya terus susun. Okay. Inilah dia. Macam ni boleh. Macam y sama dengan mx tambah c tu pun boleh. Up to you nak bagi jawapan yang mana. So level up.
level up soalan. So this is my own question. Saya harap korang dapat betul-betul dengar yang ni sebab ada sebab dia. Baca soalan ni sekejap. Dia kata cari equation tangent. So nampak equation tangent dia nak. Dia tak nak equation normal. So cari equation tangent di mana tangent tu parallel dengan another straight line. Macam mana kita nak gambarkan benda ni? Sebab tu saya suka lukis. Bila kita lukis, kita nampak. Nanti kita selalu nampak komen kan. Orang komen, tak faham cuba lukis. Itu untuk orang-orang yang macam tu lah. Okay, contoh ini curve dia. Lepas tu kita ada satu point kan. Tangent dia mesti ada dekat satu point. Contoh saya bagi point P, A, B. Macam yang saya buat tu lah. Okay. So dia punya tangent macam ni. Mesti sentuh satu line je. So ini adalah line tangent. So dia kata tangent ni parallel. Bila parallel tu maksud dia apa? Selari. Ada satu straight line yang di luar daripada sistem ni. Okay, tengah berjalan-jalan. Okay, ada straight line tengah berjalan-jalan, limpas kat sebelah. Dan kebetulan dia selari. Okay, kebetulan dia selari. So line parallel with tangent. So dekat sini kalau saya, ni dia dah bagi tahu dah y sama dengan 3x tolak 4. Ingat, equation tangent, saya tulis dekat bawah ni. Equation tangent ni yang soalan tu nak tadi equation tangent dia mesti ada apa? Of course gradient tangent dan seterusnya mesti ada koordinat. AB kan? Sekarang gradient tak ada, koordinat pun tak ada. So kena cari dulu dua benda ni baru boleh buat equation tangent. Now, first kali kita kena cari MT. So dekat sini tujuan dia cakap parallel tu. So sebab dia parallel, kita boleh curi dia punya gradient. Gradient. Buruk pula aku tulis macam tu. Okay, yang penting faham lah. Sebab dia parallel, kita boleh curi pakai dia punya gradient. Kalau awak nampak dekat line yang warna ungu ni, yang tengah jalan-jalan ni, kat luar daripada sistem kita punya graf tu tadi, dia punya M dia adalah 3 kan, MX tambah C. So kita boleh nampak kat sini, M3 ni kita boleh curi pakai jadi M tangent. Hanya sebab dia selari. Sebab tu je. Maka kita boleh deduce dekat sini, kita punya MT adalah M line. Iaitu 3. Settle. MT dah jumpa. Dapat Okay, sekarang kita kena cari kita punya koordinat. So untuk cari koordinat, find koordinat AB. So untuk cari koordinat, kita akan gunakan informasi yang kita baru dapat tadi iaitu MT sama dengan 3. So kita dah tahu MT tu adalah dy dx. So MT kita iaitu dy dx kita, kita differentiate lah. Tengok highlight orange, situ. Differentiate kita punya curve dapat MT. So kita akan ada 4x tolak 1. Dan kita tahu MT juga adalah 3. So kita boleh deduce 4x tolak 1 sama dengan 3. Boleh tak dapat koordinat x dekat situ? Boleh. Maka kita punya x dekat sini 4x sama dengan 4, x sama dengan 1. Dapat koordinat x. Macam mana nak cari koordinat y? So when x sama dengan 1, y sama dengan, nak masuk dalam equation mana? Kita ada banyak sangat equation. Kita ada equation y sama dengan 2x² tolak x tambah 3. And kita ada equation dy dx. So awak kena tanya balik diri awak nak y ke nak dy dx? Kita nak y kan? So kita masukkan dalam equation y. Sebab confirm akan ada pelajar yang masukkan nilai x tu dalam dy dx. Dia terconfuse kat situ. Okay, kita nak koordinat y, so masuk dalam y. Jangan masuk tempat lain. So kita ada 2x² tolak x tambah 3. Tekan je kalkulator dapat 4. Maka koordinat kita sekarang adalah 1, 4. Then barulah kita boleh cari equation tangent. M dah ada, koordinat pun dah ada. Maka y tolak 4 sama dengan MT tadi adalah 3. And then x tolak 1. So y sama dengan 3x tolak 3 tambah 4 tambah 1. Saya terus bagi jawapan. Okay. So dekat sini apa yang awak belajar adalah kita boleh curi M. Itu je. Hanya sebab dia parallel. Okay, so akan ada soalan nanti. Bukan parallel yang tengah jalan-jalan. Yang tengah jalan-jalan tu perpendicular pula dengan tangent. Macam mana nak buat tu? So kita pergi ke soalan seterusnya. Ada 10 minit lagi.
Ni pun panjang sikit soalan ni. Okay, so ini adalah tutorial question 4.1 soalan 5. So di sini soalan dia suruh cari equation normal lah. Tiba cari normal pula. So dia bagi curve Y dekat point di mana, okay. So sekarang ni dia tak bagi pun koordinat point, tapi dia bagi tahu point tersebut potong dekat x-axis. Point cuts the x-axis. Okay. Equation curve kita Y adalah kuadratik kan. So kuadratik senyum kan macam ni. Dia kata kita punya Y ni potong dekat paksi X. So ini adalah Y sama dengan 3x squared tambah 5x tambah 12. Dia potong kat paksi X dekat dua koordinat ni. Itulah point yang dia cakap tadi. Dia suruh cari, let's say ini point A, ini point B. So sekarang dekat point A ni, nanti kan dia ada tangent. Tangent dia mestilah macam ni kan. So ni tangent dia. Tangent dekat B pula mestilah macam ni. Ingat dia sentuh satu titik je. Normal dia macam mana? Sebab kita nak equation normal. Normal dia mesti macam ni. So ini normal untuk A. Kemudian warna biru. Ini normal untuk B. So berapa equation normal yang awak kena cari? 2. So equation dia nak apa? Dia nak dua benda kan? Gradient yang pertama and then yang kedua koordinat. So nak tak nak kena cari dulu dia punya koordinat. So kat sini step pertama cari koordinat A dan B. Senang je sebab paksi X ni apa dia punya equation? Y dia sama dengan kosong kan? So kita ada Y sama dengan kosong, jumpa dengan Y sama dengan curve, kita kasih dia sama je lah. Maka kita ada 3x squared tambah 5x tambah 12 sama dengan kosong. Kita kasih Y1 sama dengan Y2. And then kita EQN kan dia. 3x tolak 4 dan juga x tambah 3. So kita dapat x sama dengan 4/3 dan juga x sama dengan -3. So dekat sini tak payah pun nak masukkan balik nilai x dalam y. Sebab bila dia potong dekat paksi x, automatik koordinat dia y sama dengan kosong ni. Koordinat y dia. Okay. So koordinat A obviously dekat bahagian negatif tu, -3, kosong. And then koordinat B 4/3, kosong. So step yang kedua kita kena cari koordinat dah jumpa, apa lagi yang tak jumpa? Gradient. Saya kecilkan sekejap graf ni, menyemak. So step tu kita cari MN. Tapi awak kena cari dekat dua point berbeza. So ni dekat point A, ini dekat point B. So macam mana cari dy dx? Obviously cari MT dulu. Nak cari MN, always cari MT. Okay, so kita dapat 6x tambah 5. Differentiate je, highlight orang atas tu, y sama dengan 3x squared tambah 5x tolak 12. So kita substitute -3 lah sebab kita kat koordinat A. So kita dapat MT kita adalah -13, maka MN adalah 1/13. Saya pakai highlight hijau. Ini MN yang pertama. Kemudian dekat B, so dy dx kita obviously yang sama lah kan sebab curve yang sama juga, cuma point yang berbeza. Okay, so kita masukkan x kita sekarang adalah 4/3. Nampak different point, different gradient dia. Berbeza totally. So ni akan dapat 13, saya sudah kira. Ini MT, bukannya MN ya. Maka MN kena pusingkan dia, dapat -1/13. So ini MN untuk point B. Step ketiga, panjang betul. Oops. Step 3 barulah equation normal. So dekat A, -3, MN dia adalah 1/13. Buat sendiri ya. And then kita ada dekat B, koordinat 4/3, MN dia adalah -1/13. Buat sendiri. Jawapan ada kat muka surat belakang. Ini soalan tutorial. Okay. 357 sudah. Okay. So untuk soalan seterusnya, boleh screenshot untuk yang ni. Okay. So ini adalah soalan seterusnya, 4.1 soalan 7. So basically dia suruh benda yang sama jugalah. Dia sudah bagi dah gradient line of the curve is parallel to line Y. So bila dia kata parallel, kita boleh curi. Bila kita boleh curi, nampak dekat corner tu saya lukis tu. Nampak? So kita ada senyuman. Bila kita differentiate dapat MT. Okay. Senyuman bila kita differentiate dapat MT dan MT ni dapat daripada curi gradient sebab dia parallel. So 12 ni adalah nilai MT ni lah. Dapat So kita dah dapat
empty. So tadi kita kata kalau kita ada dua variable macam ni, mesti ada dua equation. Kita end up akan simultaneous ni. Dan saya cakap point PQ ni adalah XY kan? XY. Kita mesti masukkan dalam Y, mesti masukkan dalam dy dx. So nampak step yang pertama saya substitute PQ dalam Y. So nampak Y saya dekat atas tu, saya lihat orient tu Y. Saya masukkan PQ, jangan tersilap masuk And then saya dapat satu equation. Kemudian daripada MT yang kita tahu ni, nampak ni saya tulis, so dy dx sama dengan 6x. Differentiate je y dekat atas tu. Ni, so saya dapat 6x. Okay, so disebabkan dia parallel, maka MT saya adalah 12. So saya dapat 6x sama dengan 12. So cari dekat sini, so saya akan masukkan x tu adalah koordinat x lah, iaitu P. Maka saya teruslah selesaikan dan dapat P sama dengan 2. Masukkan dalam equation yang pertama tadi. And then dapatlah Q. And then soalan 10. Sama jugalah cerita dia sebab dia kata tangent parallel dekat line ni. Cuma kalau awak nampak line tu dia susun bukan dalam bentuk mx tambah c. So awak kena susun dia sendiri y sama dengan mx tambah c. Maka awak dapat kat sini m untuk line kita adalah 6. Dan kita boleh curi dia jadi mt. Oops. Mt. So kalau nampak dekat gambar rajah yang saya lukiskan ni, daripada saya punya y, saya differentiate akan dapat mt. Dan daripada hasil mencuri, sebab dia parallel, saya dapat nilai mt tu adalah 6. Okay. Dan step yang sama juga macam yang tadi kita buat di soalan sebelum tadi saya explain. Masukkan dalam y, masukkan dalam dy dx. Mesti masuk dalam dua benda ni. Barulah kita dapat simultaneous equation tersebut. Okay. So that's it, the end.